Di setiap tempat, di setiap masa pun saya rasa macam kerisauan tu. Setiap masa memang kita akan sampaikan mesej tu setiap show. Dan saya tak lupa ajarkan sunnah kepada diorang lah, keagamaan kepada rakan-rakan diorang lah, especially. Dekat mana saja Allah beri kelebihan kita manfaatkan dan kita sebarkan kebaikan. Doakan apa yang kami usaha ni, insya-Allah. Itu saja guys. Stay in style, keep the faith. Assalamualaikum. Okay guys, sekarang kita bersama satu orang yang saya personally saya rasa macam otai lah. Sebab saya dulu back to 2009, 2010 saya pergi gig Abang In ni dekat Shah Alam masa tu New Year, second combat ni. Dan saya pun ada buat straight edge punya ni kan. Tapi waktu tu kita tak straight edge sangat pun. Yelah, orang muda still terjebak. Tapi dengan adanya movement Abang In waktu tu second combat, satu Krimo abang punya ni, old school hardcore. Okay. Adanya movement yang Abang In buat waktu tu, kita ada kesedaran tu. Walaupun tak berubah, tapi kita ada fikir lah, orang kata timbul fikir risau pasal kita nak jadi positif ni. Jadi Abang In boleh share sikit tak macam mana pada waktu tu, back to 2010, 2009 tu, Abang In dah ada kesedaran nak share positive movement ni. Macam mana Abang In boleh share sikit? Ya, sebab di setiap tempat, di setiap masa pun saya rasa macam kerisauan tu. Dan saya kat mana-mana pun macam nak sampaikan mesej positif, mesej kebaikan. Memang dalam start career music tu dah ada kesedaran tu? Sebab kita dah belajar benda tu awal-awal dulu kan, daripada scene hardcore punk dulu, benda-benda kemanusiaan tu. Tapi benda-benda tu kadang kita belajar terlalu terlebihan. Kalau terlebihan jadi terlalu political dan radical, so itu akan terjerumus ke benda lain pula lah. Macam Marxism lah, kadang-kadang ada kawan-kawan dah sampai Marxism lah, capitalism, neonism lah, apa benda kan. Banyak benda-benda yang dah over lah kan. So kita tak sampai limit tu lagi. So kita hanya ambil yang basic-basic dan benda-benda positif, dan tak terlalu berat lah. Yalah, setiap masa memang kita akan sampaikan mesej tu setiap show untuk mereka menjaga kemanusiaan, adab semua lah. So benda tu memang dah terbawa daripada muda dulu kan. So sekarang ni kita dah faham erti yang sebenar, erti kehidupan yang sebenar, agama yang lagi penting. So kita bawa lah pegangan yang sebenar. Tapi benda-benda yang lepas tu kita relate kan juga. Ada benda-benda positif yang kita boleh bawa, ada benda-benda positif yang kita tak boleh bawa lah. Bila kita gabungkan tu, nampaklah dia punya kesan dia benda-benda positif. Dan senang juga kita nak bawa bicara dengan serta-serta orang tu. Kita ada bahasa-bahasa dia lah. Budak punk macam ni, budak grunge macam ni, budak skinhead macam ni, dia ada bahasa-bahasa dia kan. So kita kena pandai get along lah. So kalau nak tahu, masa kita sekolah dulu kan, masa kita sekolah rendah, sekolah menengah, kita dah dengar dah Second Combat ni, dia pergi ke banyak-banyak sekolah, dia orang buat program drug free, dia orang straight edge ni, dia orang dah share. Jadi dalam agama pun, dalam dakwah pun dia ditekankan pergerakan. Walaupun kita tak dengar apa yang dia cakap masa event tu, kita tak attend that event, tapi pergerakan tu kita tu, oh Second Combat sekarang kat sini. Oh straight edge punya movement sekarang kat sini. Pergerakan tu kita macam rasa nak pergi ada. Sebab tu dalam dakwah, dalam agama pun pentingnya pergerakan ni, supaya dengan pergerakan ni orang aware yang kita ni exist. Jadi Masya Allah hari ni event kita tahu, kita sama-sama bersama dengan Drug Free Malaysia, kita bersama dengan Abang In, Second Combat, dengan Abang Ali. Diorang ni sepatutnya level-level macam ni, diorang dah boleh relax dah kan, duduk rumah, diorang simpan sikit money. Tapi diorang turun padang, diorang risau pasal budak-budak muda ni macam mana. Sebab anak muda ni dia pelapis masa depan negara, pelapis masa depan dunia. Jadi Masya Allah, dengan ada juga agama, diorang bukan saja dapat positif kat dunia, dekat akhirat pun diorang boleh berjaya. Jadi Abang In sedikit sebanyak, before kita wrap up sikit kita punya interview, short interview ni, apa Abang In punya harapan in future untuk anak muda dan orang yang tengah menonton ni, maybe di face punya supporter ataupun siapa-siapa saja yang tengok video ni, apa yang diorang boleh contribute at least kepada movement abang ataupun kepada anak-anak muda kita yang sekarang kita tengok jelah banyak masalah sosial. Sebab tak semua orang akan ada kesamaan ataupun kejiwaan atau kemanusiaan lah, tak semua orang ada. Itu satu kelebihan yang Allah bagilah kepada seseorang untuk rasa benda tu kan. Kadang orang, saya tengok kadang ramai orang tak berapa suka kanak-kanak, tak berapa rapat dengan kanak-kanak, dan kanak-kanak susah nak rapat dengan dia orang. Ada certain things yang buatkan dia orang jarak antara dia orang tu lah kan. Tapi Allah bagi kelebihan pada saya di mana saya ni senang dirapati orang lah. Budak-budak senang, remaja senang, kanak-kanak lagi lah. Macam anggap saya ni macam wah, ini superhero cakap young hero juga dah. So saya dah tengok ni dan saya cakap why not saya sharekan apa yang saya tahu dan turunkan ilmu ni kepada kanak-kanak ni, jadikan dia orang hero.
seperti apa yang saya buat. So saya fikir di future pun saya perlukan pelapis. Saya pun tak mungkin satu hari akan berterusan untuk buat kerja-kerja kemanusiaan. So dengan adanya pelapis-pelapis yang kanak-kanak ni, diorang sendiri akan buat. Kita usahakan diorang daripada usia muda menyampaikan ilmu, menyampaikan benda-benda yang kebaikan, kemanusiaan, keagamaan kepada rakan-rakan diorang lah, especially. Dan kanak-kanak ni saya develop daripada diorang kecil lagi, umur 9 tahun, supaya sampaikan ilmu, sampaikan salam, sampaikan akhlak mulia kepada kawan-kawan dia yang berada dalam komuniti diorang. Bila masyarakat tengok, kanak-kanak ni ada perubahan lah kan, nampaklah pergerakan tu berkesan, dan ibu bapa, parents pun mungkin akan terdetik hati ataupun tersentuh hati untuk berubah sendiri lah. Kita bukan senang nak mengubah komuniti, bukan senang nak mengubah ibu bapa, masyarakat bukan senang. Itu adalah satu kerja yang berat lah, satu kerja usaha yang tu zaman-zaman Nabi semua buat sungguh-sungguh kan, untuk jadikan Islam tu ada di suatu tempat tu. Itulah yang kita nak wujudkan di certain tempat tu, seperti PPR, kawasan komuniti-komuniti yang berisiko tinggi ni. So macam mana nak hidupkan agama, macam mana nak hidupkan suasana sunnah tu kan, macam mana nak hidupkan tu. So fikir banyak, kena start daripada kanak-kanak ni. Kanak-kanak ni akan menjadi contoh kepada orang dewasa untuk nampaklah adab-adab yang ada kan. Sebab kalau kita nak lentur orang tua memang susah, tapi kita boleh lentur kanak-kanak ni daripada rebung supaya menjadi orang yang ni lah, orang yang berguna satu hari nanti, insyaAllah. So apa yang saya buat, saya develop kanak-kanak ni daripada kecil. Kita ajar dia solat, kita ajar dia berakhlak mulia, kita ajar dia sopan santun, moral, semua benda-benda kebaikan melalui saya punya medium. Saya masuk melalui skateboard. Saya masuk skateboard dulu, cakap okey, kita buat program skateboard. Okey, come on, tapi dengan syarat awak kena solat 5 waktu, awak kena hormat ibu bapa, awak kena hormat orang tua, tak boleh bercakap tinggi, tak boleh tinggi suara, menderhaka dan sebagainya lah. So diorang terpaksa ikut syarat-syarat tu semata-mata kerana skateboard. So alhamdulillah diorang dah follow, diorang main skateboard, diorang ikut apa yang kita ajar, dan sampai sekarang so hopefully lah dia dapat merubah ibu bapa. Saya cakap yang penting apa yang awak buat ni, ibu bapa mendapat terkesan lah kan, tersentuh lah bila awak tengok. Mungkin ibu bapa sendiri akan berubah lah. InsyaAllah diorang sendiri buat ni berterusan. Tapi saya pun bukannya push. Maksudnya kalau dia betul-betul buat, insyaAllah Allah akan bagi hidayah lah kepada ibu bapa, kepada komuniti mereka sendirilah. Cuma kita ni tak boleh nak give up lah. Macam kita ni tak boleh nak putus asa. Sebab macam kalau kita putus asa, dia orang akan tengok, alah ni takkanlah abang ni putus asa kan, aku pun nak putus asa lah, macam tu lah. So tapi saya ada kadang-kadang ada rasa lah macam tu lah, cakap tak boleh tahan lah, tak boleh tahan lah dengan tomahan, dengan kritikan, dengan fitnah akhir zaman ni kan. Memang kadang stres dan frust lah kita. Tapi apa yang kita belajar tu banyak. Kita belajar daripada scene hardcore punk supaya jangan give up, terus berjuang kan. PMA, positive mental attitude, kadang itu kita ambil sikit untuk tenaga kita. Lepas tu dengan dengan solat lagi, dengan zikir, dengan bacaan Al-Quran, itu lagi akan kuatkan semangat kita lagi lah kan. Bukan maksud kita nak ambil apa yang daripada hardcore tu 100%. Maksudnya apa-apa yang rasa macam positif tu okey lah, boleh lah. Sebab it just music and fashion at the end. Tapi certain things tu boleh dibawa. We know the border, kita tahu kita tahu border lah. Of course lah, bila time solat kita solat, bila time kita mengaji kita mengaji. And yang penting kita jangan buat benda-benda keburukan, yang benda-benda yang macam benda-benda tak jujur lah kan. So kita kena buat benda-benda yang jujur lah, yang amanah tu semua kita kena ada lah. Untuk tunjukkan kepada anak-anak muda yang cakap this is the right way lah. Ini cara yang sepatutnya lah kan. Untuk jadi hero, kena jadi pejuang agama ni, pejuang kemanusiaan ni, kau kena jadi macam ni. So that's the thing lah, mana saya ajar budak-budak ni untuk cara macam tu lah. Ikut sunnah. Saya tak lupa kalau ajarkan sunnah kepada diorang lah, insyaAllah. Jadi kita nampak berdasarkan perkongsian Abang Il ni, satu poin penting yang saya rasa dalam perjuangan ni memang susah bang. Perjuangan ni memang susah, memang ada liku-liku dia, memang ada
bad apa orang kata impression daripada orang lain. Tapi kita ingat kerja kita buat je, keputusan Allah pegang. So kita jangan stres fikir keputusan, wish boleh ke tak boleh jadi ke tak jadi ada duit ke tak ada duit keputusan ni Allah pegang. Kerja kita usaha, and then kita boleh ambil juga positif, macam Abang In kata positive mental attitude. Benda-benda ni semua kita kena kekal positif, kita yakin, kita have faith in Allah. Kerja kita buat, usaha, dan teruskan sebarkan kebaikan dekat mana saja medium Allah campak korang. Dekat scene motor, scene skateboarding, scene hardcore music, fashion, dekat mana saja Allah beri kelebihan kita manfaatkan dan kita sebarkan kebaikan. Jadi insya-Allah Abang In, terima kasih banyak-banyak bagi masa dengan kami Deep Faith, masya-Allah. Jadi kami insya-Allah in future kami pun nak bekerjasama kalau ada mana-mana event yang kami boleh turun untuk kita sebarkan positif tu dari side kami, fashion, macam mana diorang nak fashion macam mana diorang nak pemakaian. Terima kasih sponsor ni, sponsor baju ni. Masya-Allah, terima kasih orang. Dan itulah macam Abang In kata, macam saya pernah borak dengan Bali. Kita ada Abang In dekat dalam satu-satu scene tu. So kita control the event. So bila kita control the event, kita boleh set waktu solat, berhenti, waktu apa semua. Kadang-kadang kita attend event orang, kita tak dapat, kita terpaksa follow apa semua. So itu something yang saya rasa permulaan yang baik lah, kita dapat jumpa Abang In. Dan in future event kita akan turun padang insya-Allah. Jadi sama-sama guys, doakan kami, doakan Abang In punya movement Drug Free Malaysia, Abang punya movement Drug Free Malaysia, masya-Allah. Doakan apa yang kami usaha ni jadi manfaat ke akhirat kami insya-Allah. Itu saja guys. Stay inside, keep the faith. Assalamualaikum.